Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan berkongsi mengenai Syekh Husin bin Haji Muhammad Nasir. Pertama sekali kita kenali siapa beliau. Syekh Husin bin Haji Muhammad Nasir atau juga dikenali sebagai Tuan Guru Tuan Husin Kedah Al-Banjari. Beliau dilahirkan pada 2 November 1863 namun meninggal dunia pada 10 Februari 1936. Tempat lahir dan bersemadid adalah di Kampung Titi Gajah Al-Wusta Kedah. Nama timbangan beliau adalah Cik Megat kerana ayah beliau, Haji Muhammad Nasir, seorang kebanyakan telah berkahwin dengan Tengku Fatimah binti Tengku Mahmud iaitu seorang kerabat diraja Kubang Pasu Darukiam. Beliau kemudiannya masyhur dengan nama Tuan Guru Tuan Syekh Husin Kedah. Keturunan Tuan Syekh Husin Kedah adalah berasal dari kelompoyan Marta Putra Banjarmasin, Kalimantan, Indonesia. Seterusnya, mari kita mendalami pendidikan Syekh Husin bin Haji Muhammad Nasir. Sejak kecil, beliau dihantar ayandanya untuk mendalami pengajian agama ketika agama Islam sedang pesat berkembang. Beliau mendapat pendidikan asal sistem pondok daripada datuknya, iaitu seorang ulama besar, Haji Muhammad Taib bin Musud Al-Khalidi di Pondok Titi Gajah. Kemudian, beliau melanjutkan pelajaran di Patani, iaitu di Pondok Bendang Jaya dan sempat belajar kepada pengasasnya, iaitu Haji Wan Mustafa bin Muhammad Al-Fatani, iaitu Tok Bendang Daya 1. Dan selanjutnya kepada anak beliau, Syekh Abdul Qadir, Tok Bendang Daya 2. Juga bersahabat dengan Wan Ismail bin Mustafa, Cik Doi dan Tok Kelaba. Beliau juga pernah belajar di Pondok Semela, seterusnya di Pondok Bendang Daya Fatani. Pada tahun 1892, beliau berangkat ke Mekah bersama isterinya iaitu Wan Harijah binti Wan Yusof untuk mengerjakan haji dan menambahkan pengetahuan agamanya. Di antara guru beliau ialah Syekh Muhammad Taib Al-Banjari iaitu datuknya, kemudian Tok Bendang Daya Tua dan Muda, kemudiannya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Rahman Al-Fatani dan Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, seterusnya Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maki, kemudiannya Syekh Nawawi Al-Batani, Syekh Umar Sumbawa, Syekh Ahmad Umar Bali, Syekh Ahmad bin Yunus Lingga, Sibawi Sogir, Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Selepas pulang dari Mekah pada tahun 1896 Masihi, beliau meneruskan pengajarannya di Pondok Titi Gajah. Pada masa yang sama, beliau membuka pondok di Kampung Alur Ganong dan memenuhi permintaan masyarakat tempatan selama 3 tahun. Pada tahun 1900, beliau berpindah ke Bohor dan membuka pondoknya untuk pelajar-pelajar lelaki dan perempuan berumur antara 15 hingga 60 tahun. Pondok dalam untuk yang telah berkeluarga, manakala pondok luar bagi yang bujang. Tuan Syekh Husin juga mengendalikan pondoknya di Bohor selama 12 tahun sehingga beliau terkenal dengan panggilan Tuan Syekh Husin Bohor. Dan ianya merupakan tempat yang paling lama beliau menetap. Pada tahun 1912 Masihi, beliau berhijrah lagi untuk membangunkan pondok di Bagan Ulu, Pantai Merdeka selama 7 tahun. Pada 1924 Masihi, beliau membangunkan pondok di Kampung Selengkoh, Sungai Limau. Beliau mengasaskan Pondok Al-Taufiqiyah Al-Hidayah di Batu 16, Padang Lumat. Pondok tersebut juga dikenali sebagai Pondok Pak Yah kerana telah dibangunkan semula oleh Tuan Guru Yahya Jun. Seterusnya, mari kita kenali peribadi beliau. Syekh Husin bin Haji Muhammad Nasir adalah seorang yang warak, bersopan santun, merendah diri, tenang hati sejak kecil hasil didikan bapa dan juga datuknya. Beliau juga sangat mengasihi kanak-kanak, sangat memuliakan orang-orang miskin serta anak yatim. Beliau suka membantu orang yang sedang berada dalam kesusahan. Beliau juga sangat rendah diri dan bersederhana dan tidak anggap diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Dalam masa yang sama, beliau adalah seorang yang sangat kuat beribadah sementara siang harinya digunakan untuk mengajar murid-murid. Oleh itu, beliau sebagai salah seorang wali Allah serta mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam masyarakat. Kebaikan serta kesolehan beliau terkenal oleh seluruh rakyat Kedah. Beliau amat kuat menjaga syariat, tidak bertentangan mata dengan wanita. Beliau juga berpegang teguh kepada konsep makanan membentuk peribadi. Oleh itu, beliau hanya makan di rumah dan tidak di kedai. Beliau juga sentiasa mengenakan pakaian yang melambangkan ciri-ciri keislaman sama ada baju Melayu atau jubah putih serta memakai serban. Seterusnya, mari kita mendalami peristiwa dan sejarah hitam bagi Syekh Husin bin Haji Muhammad Nasir. Pertama sekali, beliau pernah menolak jawatan mufti yang ditawarkan oleh Sultan Kedah sebaik sahaja beliau pulang daripada Mekah sekitar tahun 1318 Hijrah.
Kemudiannya, beberapa tahun kemudian, beliau menolak tawaran jawatan Syekhul Islam yang merupakan jawatan tertinggi dalam pentadbiran agama di negeri Kedah. Ini kerana beliau khawatir tidak mampu menjalankan tanggungjawab dengan adil dan memilih hidup bebas daripada terikat dengan jawatan rasmi. Ketokohan Syekh Husin ialah beliau tidak bertolak ansur berhubung soal hukum agama, walaupun sesuatu kebenaran hukum yang dipertahankan menyebabkannya terpaksa bertelingkah dengan pihak berkuasa. Pada tahun 1921 selepas dituduh oleh pemerintah melanggar Akta Tauliah Mengajar dan Cetak Kitab kerana mengarang sebuah kitab. Tindakan itu sebenarnya adalah rentetan rasa tidak puas hati Syekhul Islam Kedah ketika itu terhadap tentangan Syekh Husin terhadap fatwa Syekhul Islam yang mengharuskan kutipan faedah dalam urusan pinjam meminjam wang sebelum itu. Beliau diperintahkan keluar. Seterusnya, mari kita dalami kepimpinan tokoh agama dan sumbangan beliau. Kitab-kitab yang beliau ajar meliputi beberapa disiplin ilmu di mana terdapat penulisan kitab dengan 18 buah kitab karangannya. Syekh Husin dikatakan ulama pondok yang paling banyak mengarang kitab khususnya di Kedah. Kitab-kitab karangan beliau adalah An-Nurul Mutafid fi Aqaidi Ahli Tauhid membicarakan tauhid, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab kedua Tamrinus Shibyan fi Bayani Arkanul Islam wal Iman membicarakan tauhid, akidah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Seterusnya, kitab Hidayatus Shibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman membicarakan tentang tauhid dan fiqh. Kisarul Aksirli Syagir Lidal Kabirli Ma'rifatil Alimil Kabir membicarakan tentang tasawuf dan tarikat. Kemudiannya, Hidayatul Atfal pada tahun 1336 Hijrah iaitu pelajaran tauhid untuk kanak-kanak. Kemudian, Hidayatul Mutafakkarin fi Tahqiqi Ma'rifati Rabbil Alamin membicarakan tentang tauhid menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga seterusnya, Tafrihus Asyibyan fi Maulidin Nabi min Waladi Adnan mengenai sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya adalah kitab Tazkiru Qabalil Qadi merupakan terjemahan hadis Jawahir Al-Bukhari. Terdiri daripada 2 juzuk yang telah dijumpai hanya juzuk yang pertama sahaja. Kemudiannya adalah Bidayatut Talibin ila Ma'rifati Rabbil Alamin pada 1344 Hijrah membicarakan ilmu tauhid. Seterusnya kitab Alaqatul Lamiyah wal Syarfiyah membicarakan ilmu syaraf atau perubahan perkataan dalam bahasa Arab. Kemudian, Usyulut Tauhid fi Ma'rifati Turuqil Iman li Rabbil Majid membicarakan falsafah ilmu tauhid dan ilmu fiqh. Kitab seterusnya adalah Hidayatun Nikah, kandungannya membicarakan perkara-perkara mengenai nikah kahwin. Seterusnya, kitab Qadrul Qaitisha fi Ilmi Syufiyah ala Syari'atil Muhammadiyah, kandungannya membicarakan tasawuf. Seterusnya, Majmu'ul La'alinisa wal Atfali, juzuk yang pertama membicarakan hukum taharah dalam bentuk soal jawab. Juzuk kedua membicarakan tentang sembahyang dalam bentuk soal jawab. Kitab yang seterusnya adalah Tafsirah li Ulil Albab, kandungannya membicarakan tentang akidah dan tauhid. Seterusnya adalah Hidayatul Ghilman, kandungannya membicarakan tentang akidah atau tauhid yang ditulis dalam bahasa Arab. Seterusnya adalah Bunga Geti, kandungannya membicarakan tentang sembahyang qada atau mengganti sembahyang yang ketinggalan. Para hadirin sekalian, kita telah mendalami sedikit sebanyak dan mengenali latar belakang Syekh Husin bin Haji Muhammad Nasir, serta kita telah mendalami pendidikan beliau, sumbangan beliau dan juga cabaran yang dilalui. Beliau telah menyahut seruan ilahi pada tanggal 18 Zulkaidah 1354 Hijrah bersamaan dengan 10 Februari 1936 Masihi pada usia 74 tahun. Jenazahnya telah dikubumikan di perkuburan Islam Titi Gajah. Perjuangannya kemudian diteruskan oleh anak kandungnya iaitu Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin yang juga merupakan Qadi Besar Pulau Pinang. Jasa dan hikmat bakti yang dicurahkan Syekh Husin bin Haji Muhammad Nasir kepada masyarakat Islam dan agama Islam boleh dijadikan contoh dan teladan kepada generasi akan datang. Pada keseluruhannya, kajian membentuk sejarah terutamanya sejarah tokoh Islam amat penting bagi melihat sumbangan tokoh-tokoh bukan sahaja dalam kalangan tokoh Islam ternama, malahan mereka yang telah menyumbangkan tenaga dalam memajukan negara dari aspek pentadbiran,
undang-undang, politik, sosial dan ekonomi. Seterusnya ialah hasil kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kebaikan serta ilmu pengetahuan kepada pelbagai peringkat masyarakat. Kami ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada para hadirin yang mendengar perkongsian ini. Kami harapkan perkongsian ini sedikit sebanyak telah memberi manfaat kepada tuan hadirin sekalian.